Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tutorial pada kali ini saya akan tunjukkan 3 benda yang nak kata penting taklah begitu penting, nak kata tak penting, penting juga yang ada dalam CDOS. Okey. Jadi 3 benda tersebut adalah yang pertama cara untuk kita set course introduction, yang kedua cara untuk kita rename kita punya section dan yang ketiga cara untuk kita manage section dan juga item-item yang ada dalam section. Jadi macam mana caranya? Jomlah kita tengok. Baik, langkah pertama kita buka dalam kita punya CDOS. Okey. Jadi kalau kita tengok kita punya CDOS bahagian atas ni di bawah general ni by default dia akan kosong. Jadi kalau dia kosong, maknanya kalau kita tengok pada report kita, okey, dia akan ada tulis kat sini course intro 0%. Jadi course intro ni senang sangat, kita just letak je apa-apa pernyataan atas ni dan biasanya saya copy pernyataan dalam syllabus ataupun dipanggil macam course intro ke macam gitulah yang ada dalam syllabus kita. Kita boleh copy, kita boleh masuk dalam bahagian general ni. Okey, jadi cara nak masukkan dia, pertama kita kena pastikan kita punya platform ni telah turn editing on. Jadi kalau turn editing on maksudnya dia ada button-button ni yang kita boleh edit. Kalau kita offkan dia, dia tak ada button untuk kita edit. Jadi kita kena klik sini dan kita kena turn editing on. Kemudian kita klik edit. Atas ni kita klik edit, kemudian kita klik edit section. Okay, jadi kita masuklah apa-apa kat sini. Saya copy daripada platform lama saya. Copy. Okay, jadi yang ni kita boleh tukar color dia. Kita boleh bagi bold. Kita boleh bagi besar sikit. Okay, kalau nak lebih banyak option, kita klik tanda anak panah ke bawah ni. Okay, dia lebih banyak option. Kita boleh underline, boleh berhenti strike through dan sebagainya lah. Okay, ada subscript, ada superscript, ada kita nak dia punya margin dia tu. Bukan margin, apa nama? Susunan dia ke tengah ke tepi kan. Align dia. Boleh masuk karakter. Okay, boleh masuk table. Kalau nak lah. Okay, kalau tak puas hati boleh buat HTML sendirilah. Boleh coding sendirilah siapa yang pandai HTML. Okay, jadi kita boleh try function-function kat sini. Saya tak naklah terangkan semua kan, panjang pula cerita dia. Okay, jadi kita masukkan saja tapi jangan terlalu pendek. Kalau kita letak terlalu pendek, macam kita letak kod subjek saja, kadang-kadang dia tak detect sebagai course intro. Jadi course intro ni kalau boleh kena ada panjang sikit lah. Dan kalau boleh kita ceritalah apa yang student akan belajar dalam kursus tersebut secara ringkasnya. Gitu. Okay. Jadi kita dah isi semua, kita klik save changes. Okay, jadi siap sudah kita punya course introduction. Tapi course introduction ni masih lagi kosong lah percentage dia sebab tak ada student lagi platform ni. Platform ni tak ada lagi student, jadi tak ada student yang tengok lah. Course introduction ni syarat dia student kena buka platform ni, dia kira student dah tengok course introduction tersebut. Itu yang pertama, cara untuk kita isi course introduction pada bahagian, saya ulang balik, pada bahagian edit atas ni. Yang kedua, kita boleh juga rename section. Kalau kita perhatikan kat sini macam saya ni, kita ada assessment. Kemudian saya bagi chapter 1, chapter 2. Dia asalnya kat sini ditulis topik. Kat sini dia akan tulis topik 1. Yang ni. Kemudian kat sini dia akan tulis topik 2. Jadi sebenarnya kita boleh rename ikut keselesaan kita. Nak rename dia senang sangat-sangat. Kita just klik saja butang pensel di sebelah perkataan tersebut. Kalau tuan-puan yang masih lagi platform dia masih baru, dia akan tulis kat sini topik 1 lah. Jadi kita klik topik 1. Dan kita masuklah apa-apa. Okay, saya nak tukar apa di layan. Okay, dah type tu, tekan enter. Okay, tekan enter pada keyboard. Dia bertukar. Okay, itu yang kedua, cara untuk rename. Cara untuk rename. Yang ketiga, saya nak tunjukkan cara ringkas untuk kita manage kita punya bahan dalam platform kita. Contohnya, setiap section ni kita boleh gerakkan dia. Maksudnya chapter 1 ni katalah saya nak duduk di bawah, saya nak naikkan chapter 2. Jadi kita klik, hold dan kita tarik ke bawah. Tada! Bertukar. Chapter 2 duduk atas, chapter 1 duduk bawah. Kalau nak letak balik, klik je balik. Klik, hold, gerakkan dia ke atas dan lepaskan. Dia susun balik. Chapter 1, chapter 2. Okay.
Selain daripada tu juga, pada setiap hujung topik ni ataupun section ni, section name ni, ada bahagian edit. Jadi edit ni kita boleh edit topik. Kalau di topik kita boleh masuk summary lah. Kita boleh masuk summary. Jadi kita save changes, dia akan ada summary dia di atas ni. Kecil je lah. Nak isi boleh, tak isi pun tak apa. Dan summary ni sebenarnya juga kita boleh boleh boldkan dia. Boleh besarkan dia sikit. Gitu. Okay, save changes. Okay, dia besar sikit. Nampak? Aku rasa macam tak cantik lah. Kena tengah sikit lah. Edit topik, kita bagi dia duduk tengah. Center. Okay, save changes. Kan? Nampak macam smart sikit lah kita punya platform. Okay, selain tu pada bahagian edit ni juga kita boleh highlight. Highlight maksudnya dia akan terang lah. Dia terang. Tengok highlight jadi macam mana. Okay, ni dah highlight. Kita tengok view student. Edit. Switch role to student. Jadi chapter 1 ni dia ada tanda sini. Sini merujuk kepada highlight tadilah yang kita setting tadi tu. Okay, seterusnya pada bahagian edit ni, pada nama topik ni, dia ada hide topik. Mungkin kita boleh nak hidekan dia daripada penglihatan student. Contohnya, saya remove dulu highlight. Jadi ni chapter 1. Chapter 1 saya hide topik. Jadi kita boleh nampak, student tak boleh nampak. Kita tengok view student. Tekan nak panah bawah ni, switch role to student. Kita scroll bawah sikit. Chapter 1 tak ada. Terus chapter 2. Dia just tulis je. Chapter 1 is not available. Bahan dia ada tapi student tak boleh tengok lah. Mungkin kadang-kadang kita nak hide ataupun kita nak kekalkan fokus student. Maknanya pada chapter kita tengah PNP kita tengah berjalan chapter 1, kita on saja chapter 1. Chapter lain semua kita off kan. Bila masuk chapter 2 kita on kan chapter 2. Chapter lain semua kita off kan ataupun kita hide kan dia. Jadi dia dapat mengekalkan fokus student pada topik tu saja. Selain daripada kita boleh edit ataupun kita boleh manage kita punya chapter, kita juga boleh manage kita punya bahan kita. Bahan kita maksudnya yang dalam ni lah, dalam section ni. Ini nama dia section, ini isi dalam section. Dalam section ni juga kita boleh control dia. Ni saya on dulu, show topik. Kita boleh show dia ataupun kita boleh control dia dengan menekan butang edit di sini. Sama juga. Dia ada edit setting. Kalau edit setting kita akan kembali kepada setting untuk setiap file tersebut lah, ataupun untuk setiap bahan ni lah. Dia akan pergi pada setting asal macam ni. Yang mula-mula kita buat bahan ni, dia akan pergi kepada setting tersebut. Yang kedua dia ada move right. Move right ni dia akan tap sikit. Kita klik tengok. Dia akan tap sikit. Dia berbeza sikit lah. Kita boleh move right lagi. Dia akan tap lagi. Dia macam tap lah, move right ni tap. Tapi rasa tak puas hati, kita boleh patah balik, move left. Dia akan rapat balik lah, move left. Dia akan rapat balik. Kalau right, dia akan ada tap sikit. Kemudian ada apa lagi? Kita ada hide. Hide sama juga macam fungsi tadi. Kita boleh hide certain bahan dalam kita punya section. Kalau macam tadi kita hide semua section kita kan, satu bahan, semua bahan dalam section kita. Tapi kalau yang ni kita hide sesuatu bahan dalam section tersebut saja. Kita juga boleh duplicate, kita boleh copy, simple, terus boleh copy je macam itu dan kita boleh edit bahan dia lah. Mungkin bahan tu mungkin hampir sama ataupun mungkin assignment tu hampir sama, dia punya setting dia. Jadi kita malas nak buat setting lain. So kita duplicate je dan kita cuma ubah dia punya bahan dalam tu je. Ni assign role, ini saya akan cerita dalam bab lain lah. Ini cerita dia agak detail sikit dan juga kita boleh delete. Baiklah, saya rasa itu saja penerangan ringkas saya. Ringkas tak ringkas juga aku, panjang juga video ni. Saya rasa cukup sampai di sini saja. Jangan lupa untuk subscribe, share kalau bermanfaat. Saya Nizam Sani dan anda sedang menonton channel YouTube Pandai Sidos. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.